Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita alhamdulillah sampai pada terakhir kita bincangkan adalah berkenaan Kitabul Hudud. Kita bincang berkenaan dengan Kitabul pengguna itu berkenaan dengan qisas, kemudian berkenaan dengan tajuk hudud, dan kemudian kita ambil itu yang sekarang kita ambil apa, diat, hudud dan diat. Yang terbaru kita ambil itu adalah berkenaan dengan ni apa nama, perompak last perompak. Kemudian last kali kita ambil berkenaan dengan orang yang kalau seseorang manusia tadi ditujukan kepada diri dengan sebarang kesakitan pada diri atau harta atau dia punya maruah, orang tanggungan dia, maka dia bunuh orang yang, atau dia terbunuh ataupun dia lawan orang yang itu, lalu bunuh orang yang menyerang dia untuk kerana harta atau nyawa dia atau keluarga dia, maka tak ada dia kena jamin. Maksud dia tak ada, dia akan dihukum, dia kira mempertahankan diri. Jadi kita bincangkan itu, dan alhamdulillah kita baca panjang detail bahkan hadis Nabi SAW menyokong berkenaan tajuk ini. Memaafkan, betul, kita maafkan orang yang buat salah kepada kita, tapi ketika mana perbuatan itu berlaku tak boleh. Bahkan hari itu kita detailkan satu benda, iaitu kalau contoh berkenaan harta, berkenaan dengan harta tak mengapa, biarkan. Tapi nyawa ataupun maruah tak boleh, pasal itu haram, tak pernah boleh dihalalkan. Harta, orang ambil harta kita boleh halalkan, maruah tak boleh halalkan. Tak ada orang boleh kata ni kena rogol ni, redha, tak apa saya halalkan dia rogol, tak ada. No such thing kan. Kalau halalkan duit boleh, orang ambil duit kita halalkan boleh, orang kita panggil ambil barang kita halalkan boleh. Tapi bila berkaitan tajuk maruah dan nyawa tak boleh. So konsep kena faham dekat situ yang ada beza dia. Jadi pada kita kata orang berkenaan kalau disakiti, diambil harta dia dari segi pihak contoh macam harta kerajaan dan sebagainya, atau muslim mendamkan tersebut, tak mengapa, dia bersabar, lepaskan tak apa. Tapi kalau dia nak pertahankan boleh. Pasal dalam hadis Nabi kita baca itu, seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang nak ambil harta aku. Nabi kata, la tu'tih, jangan bagi dia. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani. Dia kata, kalau dia perangi aku. Nabi kata, qatilhu, lawan balik. Ya Rasulullah, in qatalani. Dia kata, ya Rasulullah, kalau dia bunuh aku. Nabi kata, fa anta syahid, engkau syahid. Dia kata, ya Rasulullah, in qataltuhu, kalau aku bunuh dia. In qataltuhu fa huwa finnar, dia dalam neraka. So kalau dia dalam neraka, maksud dia tak ada, dah confirm dalam neraka kau bunuh, jadi takkanlah ada lagi jaminan pula untuk diri dia. Kita ada hak untuk orang yang zalim kepada orang lain sebarang hak ke atas diri dia, melainkan dalam undang-undang sivil Amerika Syarikat yang membolehkan untuk perompak ataupun penyamun punya hak. Mana orang yang pertahankan diri tak boleh langgar dia orang. Tolak tak apa, langgar jangan. Dia pegang pisau tikam, tapi tak apa, jangan tolak dia, cederakan dia saman. Pelik ni masyarakat yang tak bertamadun. Salah. Kita dalam Islam ni ada asas supaya orang ramai tidak dizalimi segi harta, ada bakal orang yang kuat tadi tak buat apa saja kepada orang lain. Di antara cara terbaik adalah semua orang ada hak, dan juga dipertahankan hak dia, tidak salah untuk dipertahankan hak dia. Nyawa, harta, maruah, tiga benda tadi. Dan kemudian kita kata tiada jaminan kat atas dia. Kita baca panjang lebar syarah yang diletakkan oleh Musafa Dibura dalam penjelasan beliau. Hadis itu dia bawakan hadis Sunan Tirmizi dan juga Abu Daud yang dia katakan man qutila duna mali fa huwa syahid. Dia mati mempertahankan harta dia mati syahid, dan siapa mati mempertahankan agama dia mati syahid. Mana mati mempertahankan darah dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi, siapa mati mempertahankan keluarga dia mati syahid. Yang maksud dia ahli itu adalah zaujah. Maksud dia kalau dia pertahankan maka dia mati syahid. Dan kemudian kita bincang itu dia kata dia kata wa yamliku ahadun ibahatil irdihi li ahadin fi halin min ahwal. Tak boleh untuk seorang tu menghalalkan maruah dia pada apa keadaan sekalipun. Wa tarkul mudafa'an an-nafsi istilam lizalimi, dan tinggal untuk mempertahankan nyawa adalah menyerah kepada zalim. Dia tak boleh. Melainkan jika orang yang melampau tadi adalah orang yang muslim, maka tak apa, tak mempertahankan dalam konteks dia macam harta kan, tak mempertahankan tak apa. Bahkan digalakkan. Bahkan dalam konteks ini kenapa kita lihat para imam-imam atau imam-imam empat mazhab yang contoh macam kita kata bertembung dengan Bani Abbasiyah yang menzalimi mereka dan sebagainya, mereka tidak gunakan sebarang hak untuk mengajak orang perang dengan kerajaan.
Walaupun kerajaan tu Abbasiyah yang sesat lah, confirm lah sesat, faham Mu'tazilah. Fahaman kerajaan tersebut adalah sesat, Mu'tazilah. Bukan fahaman, kita bukan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang Mu'tazilah. Bahkan ketika zaman Bani Umayyah, mereka pernah ada perang yang zalim, tidak seorang para sahabat Nabi ajak mereka untuk lawan kerajaan tadi, jatuhkan dengan senjata. Itu kena faham betul-betul konteks jatuhkan kerajaan ni. Menggunakan senjata adalah haram, kecuali dia menzahirkan dia kafir. Dengan konteks inilah kenapa yang kita bincangkan berkali-kali berkenaan dengan tajuk di Syria dan sebagainya. Bila dia masih mengaku Muslim, anda tak boleh angkat senjata. Senjata tak boleh angkat. Itu asas. Kalau once kita buka pintu ni, sampai bila tak habis. Pasal macam Khawarij yang berserang Osman, yang bunuh Osman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka ni mengatakan Osman tak laksana hukuman Allah Ta'ala. Osman telah pilih kasih, Osman sekian-sekian. So jatuhkan Osman sebenarnya atas niat baik. Khawarij tadi bukan datang ambil kuasa untuk diri mereka. Diorang gunakan alasan Osman punya kesalahan, dia sebut berapa banyak. Kemudian diorang datang kepung Madinah, bunuh Osman, lantik Ali jadi khalifah. Dia bukannya ambil kuasa untuk diri diorang. Niat diorang baik tak? Baik, tapi tak boleh dalam Islam. Biarpun pemimpin tu bangang mana sekalipun, anda tak jatuhkan dengan senjata. Tegur, nasihat, cakap, tak ada hal. Bahkan contoh kalau pemimpin tadi kata ada pilihan raya, sila jangan undi saya kalau saya jahat, kan? Itu hak, gunakanlah hak tadi. So konteks ini kena faham betul-betul. Kalau siapa tak faham konteks ini, dia akan jadi masalah. Ni kes nak dijihad, nak mati cepat semua nak mati cepat. Salah betul. Yang kali belajar dulu kitabul jihad. Nanti kita akan masuk undian insya-Allah. Baik, itu sambung Dia kata tu kita bincang tu, wa amma in kana asyalu 'alal mal. Apapun jika sekiranya pelampauan itu pada harta, falahu daf'uhu walahu tarkuhu, maka boleh untuk dia mempertahankannya atau boleh biarkan saja. Li'annahu yamliku ibahati malihi li ghairihi, kerana seorang manusia tadi mempunyai hak untuk menghalalkan harta dia kepada orang lain. Okey, fayuh malu tarkud dimudawati al izni lahu fi akhzi, maka dibawa pengertian meninggalkan mempertahankan harta tadi ke atas izin untuk orang berkenaan mengambil harta tersebut. It's okay. Mana kita let go. Maruah tidak. Kau pegang tangan anak kita tak apalah, saya maafkan, saya sabar. Tadi. Itu pasal maruah tidak boleh dihalalkan sama sekali. Haram selama-lamanya kecuali dengan akad nikah saja. Faham Wal mudafa'ati an nafsi ghairihi, dan mempertahankan jiwa atau nyawa orang yang lain. Orang lain, kita nampak orang lain diserang dan sebagainya, mempertahankan orang tersebut, wa malihi, dan harta orang tu, wa irdihi, dan juga maruah dia, kal mudafa'ati an nafsihi wa malihi wa irdihi, sama seperti mempertahankan diri sendiri atau harta sendiri ataupun maruah sendiri. So jangan kita tengok dia kena, bukan saya. Hadis Nabi kata man mata duna malihi fa huwa syahid, masa mati mempertahankan harta dia mati syahid. Bertahan maruah dia mati syahid. Itu Nabi lafazkan macam tu. Tapi bila berlaku pada orang lain pun, kita nampak kita kena pertahankan juga. Dan pertahankan harta orang lain, nyawa orang lain, dan juga maruah orang lain, sama seperti pertahankan harta dengan maruah dan juga nyawa kita sendiri. Dalla ala dzalika, menunjukkan pada perkara berkenaan, ma rawahu Ahmad, apa dia kata Imam Ahmad fi musnadihi, dan musnad beliau. Hadis nombor 3/478 3487 Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu telah bersabda, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu telah bersabda, man udhilla indahu mu'minun, man udhilla indahu mu'minun, barang siapa yang dihina, direndahkan, indahu, di sisinya, mu'minun, seorang mukmin, ada orang beriman direndahkan, dihina depan dia, falam yansurhu, maka dia tak tolong orang berkenaan, dia orang tu kena, dia tengok tapi dia diam, wa huwa qadirun ala an yansurahu, dalam keadaan sedangkan dia qadirun, mampu, ala an yansurahu, untuk membantu orang berkenaan, adallahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, Allah akan hinakan dia di hadapan semua makhluk pada hari kiamat nanti. Manakala dia nampak orang kena hina, dia diam. Saya berkecuali. Ini tak ada dalam Islam, tak ada berkecuali. Pasal di antara kesempurnaan iman seorang itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu, tak kurang beriman seorang kamu, sehingga dia sayang untuk saudara dia apa sayang untuk diri dia sendiri. Mana kalau dia sarankan diri dia kehormatan, saudara dia juga kena berkenaan, dia kena ada sifat untuk mempertahankan saudara dia. Bukan dia tengok saja.
Macam saya cerita tu kan, pakcik apa kawan saya cerita, dia kata tengok korang dekat apa, dekat Ceras, masjid apa disebut nama itu, saya tak ingat. Masuk masjid kan, orang pendatang asing ni kan, Bangladesh dan sebagainya, dia kadang datang awal masjid. Jadi hari Jumaat penuh, soh pertama tu diorang. Takkan nak salah kan, dah pakcik-pakcik lewat pergi tengok televisyen dulu, main game dulu dengan cucu, kemudian tiba-tiba datang lewat semayang, nak marah pula. Dia marah, dia kalau dia orang pakcik ni, abang kita ni kata, tengah-tengah duduk tu tiba-tiba datang ada seorang pakcik tu. Ni bangla-bangla ni pergi belakang. Dia halau pergi belakang. Kalau saya kata, kalau aku jumpa pakcik aku sepak. Tak serius. Tak, apa tinggal lagi sebenarnya. Memang kita kata sebagai seorang Muslim, kalau semua orang akan ada pendapat perangai macam tu, mempertahankan orang lain, tak ada siapa akan kacau. Saya ingat macam tu, macam saya ingat di Sudan kan. Sudan negara miskin. Masuk pasar dia, kedai emas dia tak ada siapa bawa senjata. Tak ada siapa, tak ada pengawal pak guard apa, pencen pakai pump gun, tak ada. Tak ada pak guard pencen pakai gun, tak ada. Tak ada tunggu depan bank atau depan kedai emas tu, tak ada. Sebab kalau anda kata ada orang curi, tak keluar pasar. Curi lah, tak keluar pasar. Serius. Takkan boleh keluar pasar. Semua yang jumpa tepi jalan tu akan sepak seorang sekali. Walaupun tak boleh sepak sebenarnya, tolong tangkap tak apa. Ini satu benda juga, masalah semangat ketika mana dapat tahu orang mencuri, kita pergi pukul. Okey, ni kena jaga sikit. Dalam Islam tak ada. Marah, yes, kita marah. Tapi pukul, tak ada. Dan serah pada kerajaan hukum, ya, potong tangan dia. Kalau sekiranya cukup nisab barang dia curi tadi cukup 1/4 rubuk dinar, 1/4 dinar bersamaan dengan 3 dirham. Atau bersamaan dengan kita kata itu dalam lingkungan 100 lebih, 100 berapa entah, dia nilai dia pasal dia 1/4 dinar tu bersamaan dengan 1 gram lebih. Pasal 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. So, jadi bagi 4 lah. So jadi itu nilai dia. Nilai yang kena curi jumlah tadi. Barang tak terdedah, tersimpan. Dia curi. Mana kita tangkap dia, serah pada kerajaan potong tangan, itu hak dia. Hak yang berlaku. Tapi yang dia kata untuk kita pukul, tak boleh, haram. Pukul sampai mati, tak boleh. Bogelkan, tak boleh. Tak boleh, serius tak boleh. Tidak ada sebarang tangkap, bawa pada pemerintah, habis cerita. Jangan pukul, jangan sekian, bukan kerja awak. Kan, marah pun tak guna, benda dah jadi. Bukan kalau marah tiba-tiba macam semua menjadi terbalik, bumi terbakar balik macam cerita Superman, kemudian semua orang jadi tak jadi dah. Kan kalau jangan happen macam tu, ya sila buat. Tapi kalau tak ada, tak usah cakap dah. Dah jadi, habis. Let go. Kan bukan kerja kita macam, awak mencuri kenapa? Carilah, kau nak pergi makan ke? Saya lapar. Nak macam mana? Nak pergi makan? Oh tu. Tak ada. Yang kadang-kadang yang tukang pukul tepi masjid tu tak masuk sembahyang pun. Kan? Itu masalah yang berlaku. Ni kena jaga sikit bab ni. Dalam Islam, bila tangkap penjenayah, anda tak boleh pukul. Tak boleh pukul, tak boleh lepuk dan makan. Itu sebab kenapa dalam Islam tak ada pengakuan secara paksaan. Polis tak boleh pukul sampai orang tu mengaku dan tangan, lepas lebam boleh mengaku, tak boleh. Haram. Ini kita faham betul Ini kita kata. Jadi dengan sebab itu dia kata, barang siapa dizalimi depan dia orang lain, dan benda tadi, harta dia, nyawa dia atau maruah dia kena pertahankan. Tak boleh dia biarkan benda berkenaan. Hatta kalau kita nampak kadang tepi berjalan dengan budak lelaki, wit kata, tegurlah, cakaplah, jangan buat macam tu. Kan kalau anak awak macam tu, kan kakak awak macam tu, adik awak suka tak? Tak suka kan? Jangan buatlah dekat adik orang, mak orang. Kan mak orang pun dengar. Wit makcik kata, tak boleh, haram. Kan kita tengok, jangan kita biarkan. Kita jangan kata, alah orang muda, biarlah. Saya tak faham, kadang-kadang ada masyarakat Malaysia ni macam tu. Dia bangsa apa tahu? Kan? Tak serius. Kena faham lah, kita kata benda tadi jangan dibiarkan. Tegur. Kan ni amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dah 10 tahun kemudian buat cakap, buat apa? Pasal antara syarat amar ma'ruf nahi mungkar, benda tu kena zahir sekarang. Nyata dan sekarang. Bukan minggu lepas, bukan bulan lepas, bukan tahun lepas jumpa. Kau hari tu kau kacau anak dara orang. Tak boleh. Kalau dah taubat, anda tak boleh tegur dah. Nak tegur amar ma'ruf nahi mungkar sekarang, ketika itu. Bukan dah lepas dulu awak, hari tu awak, tak boleh. Faham tak? So kena ambil stand sikit. Tapi lah mungkin kita tak berani kot, belajar silat dulu, kemudian baru boleh belajar tegur orang. Faham Jadi konsep kadang betul juga. Ada orang tak berani tegur, pasal apa? Dia takut diri dia kena. Memang betul lah, saya tak nafikan. Tapi sekurang-kurangnya itulah kita kata, asas pertama, jangan kita bersifat dengan sifat diri kita. Ananiah dipanggil. Ana, aku. Keakuan tak dibenarkan dalam Islam. Semua orang sebenarnya anak kita, anak orang anak kita.
barulah masyarakat tu akan berubah baik. Zaman sekarang ni bila sebut berkenaan dengan buli dekat sekolah kan, kan nampak benda ni. Jadi kes sebab apa? Sebab anak aku, anak kau, anak kau. Jadi masalah lah. Cuba tiap kali budak tu buli orang, kita tepuk kepala dia. Kalau lama dia berhentilah buli orang kan. Tapi dah sampai masuk asrama, tak jumpa lah. Itu je cerita dia. Kadang-kadang benda macam ni kena stop dari awal. Menghentikan benda ni dari awal. Itu macam kita tengok budak tu kena pukul kan. Kalau kita, anak kita kena macam tu, apa rasa? Ada sebab kenapa tajuk ni kena letakkan. Dia panggil apa dalam bahasa Inggeris? Empathy. Betul tak? Letakkan diri anda dalam kasut orang lain. Asal tak masuk dalam kepala kasut. Saya tak faham masuk kasut kenapa. Put yourself into others shoes kan. Dia kata masuk dalam kasut orang. Saya tengok tak muat kasut tu pada saya kan. Tapi sebenarnya itu konsep dia dalam Islam. Macam Nabi tegur nak bagi budak muda, seorang budak muda yang dia kata dia boleh, dia tak berhenti nak berhenti berzina. Nabi kata dengan dia apa? Nabi kata kau redha benda untuk mak kau, kau redha untuk kakak kau, mak saudara kau, adik kau. Dia sebut macam tu. Nabi sebut pada dia kata tak ya Rasulullah, macam mana kau redha untuk orang lain, punya mak, punya kakak, punya adik. Dia sebut macam tu. Terus kawan ni Nabi reason dengan dia. Nabi doakan juga lepas tu, tapi Nabi reason dahulu dengan dia sampai dia berhenti daripada melakukan perkara berkenaan. Dengan pasal memang ini antara perkara asal untuk menjadikan manusia yang tadi tiap kali dia nak zalimi orang, fikir balik kalau orang lain zalimi dia macam mana. Itu benda yang sama kita kata dalam Islam. Benda ni dikira sebagai kerja amar ma'ruf nahi munkar. So kena buat faham? Baik, sambung. Dia kata wa 'alar raqibid dabati, dan kepada penunggang kenderaan. Dabah ni kenderaan yang dahulunya datang 4 kaki. Unta ke, kuda ke, lembu ke, kambing besar ke, guguk kambing besar, orang tahu kambing besar kan. Ni kita kata benda dia kata ke atas orang menunggang binatang-binatang melata ni, kira apa bentuk rupa dia, dhamanu ma atlafat hudabatuhu, menjamin, kata dia ni jaminan apa yang dirosakkan oleh binatang kenderaan dia. Maksudnya kalau kenderaan dia makan, gigit orang ke, luka dan sebagainya, dia kena tanggung. Dan bahkan termasuklah juga binatang-binatang lain lah. Hatta yang separuh lagi bukan binatang sebelaan, anak kadang. Saya tengok kadang anak orang bawa anak pergi pasar raya. Ni ada je kes tau. Anak dia cocok tembikai, kan orang tu dah belah kerat 2. Lepas tu plastik. Anak dia cocok, dia biarkan je, lepas tu dia belah. Saya tak faham. Ada mak macam ni. Ni mak lah, kalau lah bapak tak senonoh perangai kita faham. Mak tak faham perangai macam ni, sikit pelik. Kan kita dan benda ni tadi kita faham Memang dalam pendidikan anak-anak, kita panggil apa? Zaman Nabi SAW dahulu, Nabi tunjukkan sebenarnya bila mana Nabi SAW sekat Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali kecil lagi ketika tu. Kemudian dia datang bertati-tati pergi kat taman sedekah. Taman sedekah datang, kemudian letak depan Nabi. Datang Hasan, dia ambil, dia makan masuk mulut. Nabi korek tekak dia. Nabi pegang dia, Nabi suruh dia buang. Nabi kata suruh dia buang. Kalau kita apa kempunan telur terbangkul, ada kempunan biji tamar. Kan kalau ikut masyarakat kita adalah kempunan pertama. Tak ada sebenarnya. Memang kena ajar. Sometimes bila kita kata walaupun budak tak faham bahasa lagi, tak, budak mak tahu kita marah. Walaupun budak tu kecil umur setahun, kita jegin mata kat dia, dia takut. Dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kena daripada didikan tadi kena tahu. Memang berkasar dengan budak tak boleh, haram. Tapi masalah dalam masa yang sama, biarkan dia buat benda tanpa teguran, salah. Kan, tak biarkan dia cocok temikai, cek betul belah. Macam mak tu belah selamba je, saya kata la ilaha illallah. Ada sampai pasal raya kan, ada budak-budak tu main barang kan. Saya kat saya tegur jugalah. Ada juga orang kata dengan saya apa? Kenapa tegur anak orang? Saya tak boleh. Masa kadang benda tadi tak kena. Tak boleh. Kalau kita biarkan sampai tu peringkat dia budak tu kata tak apa. Tak apa lah kan. Dia tak apa. Contoh macam biasa berlaku hari Jumaat. Betul lah kita kata ketika imam berkhutbah tadi tak usah cakap lah. Tapi sebelum tu cakap lah budak tu, semayang, masuk. Cakap pada dia, masuk. Kalau semua orang tegur, dia akan berhenti lah buat benda bukan-bukan ni. Dia lompat-lompat, guling-guling, gaduh kawan di tepi tu. Lepas tu kita kat depan ni, apalah budak ni, imam tengah khutbah ni. Yalah. Tapi tegur dia awal. Sebelum imam khutbah tadi cakap dengan orang, jangan rapat sikit. Jauh sangat dari orang tua tu. Masalah dia soft belakang kan. Dia lepak belakang tu, main tin. Tudung tin tu. Tudung tin oren tu, keteh kat belakang. Imam tu, ittaqullah. Ini masalah. Masyarakat kita pelik kan. Zaman dahulu saya perhatikan zaman dahulu kadang-kadang budak-budak takut buat jahat salah, pasal takut dia akan ditegur, bukan setakat bapak dia, orang lain.
Satu taman nak kata tegur. Sekampung nak kata tegur. Kau anak siapa? Soalan pertama dia tanya, kau anak siapa? Anak siapa? Dapat imam balik. Kau cakap pada abang kau kan. Itu tajuk yang timbul. Zaman kita sekarang ni pasal kita kata anak awak sekian. Apa pasal cakap pasal anak saya? Itu masalah. Ni kita kata benda tak patut berlaku. Masyarakat kita sepatutnya kalau dia kata nak baiki balik. Ni kadang-kadang menteri-menteri ni sibuk berkenaan masalah akhlak, remuja-mudi, teruklah dan sebagainya. Ni solution dah lama dah ada. Tapi oleh kerana kita dah berhenti ikut daripada tradisi awal kita, tinggalkan arahan daripada Islam punya ajaran, berlakulah apa yang berlaku. So, macam mana kalau binatang gembelaan kita makan tanaman orang, rosakkan, anak kita yang kecil pun buat rosakkan, maka dia kena juga tanggungan orang lain. Tanggungan apa, dia pecahkan kena sebagainya, kita kena bayar. Kita kena sekian. Tak boleh kita duduk diam saja. Ambil lah temikai tu, belilah. Kan kalau tak nak makan pun buat blender. Kan? Air jus kan? Kalau tak nak makan sekalipun. Tapi anak awak dah cucuk, sila ambil. Kan? Kalau tidak, jaga tangan anak, jangan bagi pegang barang-barang yang ada. Jika tidak, jadi macam tak senonoh macam tu. Ni kita kata konsep dia. Bukan saya samakan anak tu dengan binatang, tapi nak bagi tahu bahawa apa kita miliki, kita kena jaga. Termasuk macam semalam saya tengok satu rencana. Rupanya kes ada dua side rupanya. Dua side dalam masalah perempuan tak boleh bawa kereta di Saudi Arabia. Side itu diorang cerita kan. Dia ada side yang tak cerita adalah di Saudi Arabia kesalahan lalu lintas. Kalau lelaki dan sebagainya boleh dipenjarakan. Perempuan takkan dipenjarakan di Saudi Arabia kerana kesalahan lalu lintas. Takkan dipenjarakan. Bahkan jaminan, bayaran dan sebagainya bukan dia yang akan bayar. Akan bayar adalah ketua keluarga dia. Ini benda yang tak diceritakan. Sampaikan bila saya seorang wanita ni ada jambul lagi. Dia punya rancangan televisyen dia adalah My Guardian Knows Best. Mana ialah pasal BBC duk lawan tau dengan perempuan ni bercakap. So dia kata apa? Dia kata if women in Saudi Arabia are ready to go to prison, then they can go to drive. Mana kesalahan yang sebagainya, pasal diorang tangkap masuk kurung penjara. Perempuan takkan buat. Dia takkan buat pada perempuan. Kecuali jenayah berat macam kes bunuh dan sebagainya, akan bunuh terus. Untuk kurung penjara takkan dibuat pada wanita. Pasal waris akan bayarkan, akan tanggung bayaran dan sebagainya. Siapa? Wali dia lah. Ketua kabilah dia, bapak dia, suami dia sebagainya akan bayarkan. Dia tak boleh, tak akan ditanggung kat atas diri dia. Rupanya macam tu. Itu sebab kenapa memang takkan orang kalau bawa kereta kan, langgar orang ke dan sebagainya, dia takkan masuk penjara. Jadi kalau dia kata tak boleh masuk penjara, dan masalah kat situ timbul. Faham tak? Jadi kalau dia kata dia tak bersedia masuk penjara, dan kenapa nak bawa kereta? Soalan tu dia timbulkan balik oleh wanita tu. Oh, ini side yang tak diceritakan oleh di televisyen barat. Yang dia kata yang best dia perempuan tu jawab, dia kata the western man, dia kata tak jaga perempuan dia. Orang sibuk jaga perempuan dalam Arab. Kenapa? Kan you don't take care of your woman, why you come here to take care of woman in Saudi Arabia? Cakap yang tu. Perempuan tapi ada jambul. Serius. Nak tuduh dia ada jambul. Tapi lawaklah dia cara dia cakap tu dia macam bersahaja. Dia bukan masalah ni, tapi dia kata betul. Kan? Soalan dia kata kalau dia kata tak boleh masuk penjara, maksudnya kalau lelaki buat salah masuk penjara, boleh dipenjarakan kerana melanggar orang ke apa ke sebagainya, boleh dipenjarakan. Perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh, takkan dipenjarakan. So jadi soalan sekarang ni macam nak suruh dia bawa kereta kalau dia kan langgar orang macam langgar motor masuk dia apa kan accident kan. Lepas dia tak ngaku dan sebagainya. Kan kalau dia kata kalau dia kena nak dipenjarakan. Di Saudi Arabia tak boleh. Mana terus akan balik kepada wali, penjaga. Penjaga dia akan bayarkan denda dan sebagainya. So kalau dia orang tak sedia untuk masuk penjara, dia macam mana dia orang bersedia untuk bawa kereta? Itu dia timbulkan oleh mereka. Itu tajuk dia rupanya. Yang sebahagian kita kata. Jadi macam konsep pasal apa dia buat dia salah dan sebagainya, penjaga bayar. Macam mana budak kecil kan, perempuan takkan bayar sendiri. Macam isteri buat salah, suami akan bayarkan. Kecuali sampai berperingkat berkenaan pembunuhan lah, itu dia akan tanggung sendiri. Dia akan dibunuh kerana membunuh. Tapi kan kata yang lain-lain, jaminan denda dan sebagainya akan ditanggung oleh keluarga dia. Atau macam kisah kita baca itu berkenaan dengan wanita yang bunuh madu dia kan, dengan kayu dia ketuk mati kan. Nabi suruh keluarga dia bayar. Tapi biasanya tak mati, dia ketuk mati. Dia ketuk orang tu mati dengan janin-janin sekali. So dengan situ Nabi suruh keluarga mereka bayar, keluarga wanita tersebut bayar.
Mana bukan dia bayar sendiri. So, nampak tak konsep dia? Dengan sebab itu kenapa? Jadi dalam macam yang kita bincang sekarang ni, siapa-siapa bawa kenderaan. Asalnya kenderaan tadi lah, apa yang dikatakan apa? Binatang ke zaman sekarang ni kereta lah. Okey. Sawaun atlafahu biyadiha am birijliha. Tak kira sama ada dirosakkan oleh binatang tadi, kenderaan tadi dengan mulutnya atau kakinya. Dengan kaki depan, kaki belakang. Kaki depan dengan kaki belakang. Ataupun am bifamiha, atau dengan mulutnya wa nahwi dzalika atau selainnya. Mana apa saja dibuat oleh kenderaan yang kita bawa tadi. Kalau ikutkan zaman dahulu binatang lah. Zaman sekarang kereta lah. Kita handbrake tak tarik langgar kereta orang. Dan kita lah tanggung. Takkan kita nak kata bukan pula. Faham tak? So apa benda kita buat, kita langgar dan sebagainya, maka memang kita tanggung. Kerana li'anna itlafiha yunsabu ila taksirihi. Kerana perosakan yang dibuat oleh binatang tunggangan dia tadi dinasabkan atau dikembalikan kepada apa? Kecuaian dia. Dia yang cuai, maka benda tadi akan merosakkan benda lain. Okey, kemudian disambung. Wal aslu fi hadha, dan asal pada hukum perkara ni. Mana bila kita merosakkan saja kenderaan kita atau apa binatang belaan kita ni, benda lain, maka kita kena tanggung. Ma rawahu Abu Daud. Apa dia kata Imam Abu Daud? Apa dia kata Imam Abu Daud? Hadis nombor 3570. Wa ghairihi, dan juga selain Abu Daud. Wa ghairuhu, dan selain Abu Daud. Annahu, bahawa sungguhnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda SAW qada, baginda telah memutuskan ala ahli al-hawaiti hifzuha bin nahar, ke atas pemilik-pemilik atau orang-orang hawaid, kebun-kebun. Asal masuk haid ni dinding. Tapi zaman dahulu kan dinding kan, kebun tadi kan berpagar dan sebagainya. Okey, dia anggap apa dalam pagar tadi kebun lah. So anything yang dalam kebun, mana orang yang pemilik kebun ni hifzuha bin nahar, menjaga kebun dia waktu siang. Dia yang kena kawal kebun dia waktu siang. Wa ala ahli al-mawashi, dan ke atas orang-orang binatang ternakan, yang ada binatang ternakan, ma asabat masyatuhum bil lail, apa yang dikena tanggung, apa yang ditimpa oleh binatang ternakan mereka pada waktu malam. So kalau waktu malam orang kebun balik rumah kan, orang yang jaga binatang ternakan kena jaga binatang jangan masuk. So maksud dia ketika siang orang ni jaga binatang ternakan, janganlah biar makan lepas tu kita. Kenapa Nabi kata itu? Sebab kadang-kadang ada orang dia perangai tak sini no. Sebab dia saja biarkan masuk. Lepas dah masuk makan, sedangkan dia punya macam kira orang bakar kilang lah. Kan dia tak untung, dia nak itu kita insurans, dia bakar kilang. Okey, contoh sini lah. Dia nakkan ganti rugi, sedangkan tanaman dia pun tak ada sangat jadi. So dia saja biarkan masuk. So Nabi awal-awal lagi sekat perkara ni, kata pemilik kebun jaga kebun dia waktu siang. Pasal waktu siang dia kena jaga, bukan dia biarkan kebun dia kosong tak ada berjaga, tak boleh. Dan kebun yang kita katakan tu kena jagalah. Okey, buat pagar, buat sekian, halang, sekat dan sebagainya. Manakala pemilik binatang ternakan pula jaga binatang waktu malam, supaya jangan sampai kena pada pasal malam orang dia balik. So tak ada alasan lagi untuk dia saja bawa. Tapi orang ni tak jaga, lembu dia masuk kebun orang atau sebagainya, atau kenderaan dia gigit orang ke pijak orang sebagainya, maka dia kena jaga. Mana dia kena tanggung apa yang dirosakkan oleh binatang dia. Wal hawaid tu jam'u haitin wa huwa bustan. Dia kata ganda bagi haid itu bustan, itu kebun. Wajib istidlal, dan bentuk pendalilannya dengan hadis ni, annal adata jariyatun, bahawa kebiasaan tu menjadi berjalan. Ayah faza ashabul basatin, bahawa menjaga pemilik kebun, zar'ahum, tanaman mereka, naharan pada waktu siang. Wa ayatrukuha bila raqibin laila, dan bahawa mereka biasanya akan tinggalkan kebun dia tanpa sebarang pengawal. Siapa yang pengawas pada waktu malam? Normal lah kalau kita duduk kebun sepanjang hari, masalah juga tu. Kecuali kebun durian takut durian curi dia orang, atau getah luas sangat. Okey, biasa durian lah, kebun buah. Tapi ada musim juga. Kan, boleh rimau jaga kebun, masalah juga. Ini masalah juga. Orang Melayu kita tak senonoh. Dia malas jaga kebun, boleh hantu. Kan, hantu raya lah. Orang pergi ambil buah sebiji, terus melupur sakit, demam panas. Datang dia pun panggil bomoh, ngarut sebenarnya. Kalau dia kata ada orang, memang kita kata ajaran sesat atau perangai sesat sebagai manusia mengambil jin untuk menjaga rumah ke menjaga tanaman ke, perbuatan tersebut memang berlaku. Memang ada. Tapi di sini datangnya saya panggil kebodohan dia. Kerana apa? Kerana menyekat orang untuk menyekat diri dia daripada pahala. Dia letakkan jin jaga kebun dia. Setiap kali orang pergi ambil buah, sakit. So orang tak dapat makan pun buah di kebun dia. So in the end dia rugi. Sebab apa? Sebab
seorang yang tanam pokok dia tadi, dia setiap kali tanam pokok jangan fikir umur dah 40 tahun. Durian berbuah 20 tahun. 20 tahun, 60 tahun boleh makan. Tak beruntung. Jadi tak usah tanam. Apa pokok yang cepat nak boleh makan? Dia tak tahu mati dia bila, tapi sibuk kira macam tu. Sebenarnya kalau kita patutnya kena faham. Every time kita cucuk benih, yang itu dalam hadis Nabi kata, kalau sekiranya kiamat nak berlaku dah, matahari di tangan kamu ada benih, tanam. Pada perbuatan tadi tetap kena buat. Pasal kita tak tahu apa dia akan datang. Maka kita cucuk tanam. Kita tak tahu berapa lama kita hidup, tanam. Sampai kadang-kadang kita tanaman tadi kita tanam, buah tu dimakan oleh orang. Tak kira dicuri sekalipun. Hatta dicuri sekalipun, kita sedekahkan awak siap-siap. Ni sedekah amal, sedekah jariah ni. Yang kita kata selama mana orang makan, burung makan, ulat makan daun dia, semua sekali kita dapat pahala. Burung bersarang duduk kat situ dapat pahala, orang berteduh dapat pahala. Seriously tak rugi. Tu salah bela jin untuk jaga kebun. Itulah moral cerita ni sebenarnya. Kan? Macam contoh makan dekut gila sampai tak boleh makan. Tak boleh. Ya biarkan. Buah pokok tu dia ambil biarkan. Semut makan biarkan, tak apa. Jaga. Ya, jaga-jaga dan dimakan. Buah tu jatuh dimakan oleh siapa saja, kita dapat pahala. Dimakan oleh burung, kita dapat pahala. So belajar fikirkan akhirat. Sibuk tentang dunia ni, sibuk tak tentang makan masam. Mula maki pokok pula. Padahal dia tak jaga, tak letak baja. Masam pula pokok ni. Itu masalah sebenarnya. Jadi masyarakat kita ni kena betulkan sikit idea tadi. Boleh jin pula jaga kebun. Kalau jaga manusia jaga. Tak payah jaga ni. Anjing tak apa lagi lepas. Jin dosa-dosa. Yang lepaskan jin. Mengarut betul. Kalau boleh jangan letakkan. Kalau kata ada orang makan, kita dapat pahala. Jaga kebun tadi. Orang ambil, alhamdulillah. Dan kita dapat makan, alhamdulillah juga. Kalau pokok dia tumbuh, keluar bunga ke tidak, bukan kita kawal. Allah Ta'ala yang keluarkan. Kamu kita dekut, Allah Ta'ala keluarkan langsung lepas tu. Kejaga bab ni. Jadi, dia kata apa? Jadi dia kata wa annal mawashiya yursiluha ashabuha, dan bahawa binatang-binatang ternakan pula yursiluha melepaskannya ashabuha pemilik-pemiliknya nahara pada siang hari wa yahfazunaha laila, dan mereka jaga waktu malam. Kan dia kurung kan, anjing datang ke, serigala datang ke, dia sibuk jaga tengah malam. Tengah siang dia ikut bagi binatang dia lepas. Faqada Rasulullah SAW, maka telah memutuskan, telah menghukum Rasulullah SAW ala wafqi hadhil adah, mengikut pada kebiasaan ini. Maksud dia apa? Idza qassara ashabuz zar'i wa lam yahfazu zar'ahum nahara. Iaitu apabila maka apabila qassara cuai. Qassara cuai. Qassara memendekkan. Qasar solat kan? Okey. Qassara cuai. Taksir cuai. Qassara ashabuz zar'i, pemilik tanaman, wa yahfazu zar'ahum nahara, dan mereka tak jaga tanaman mereka pada waktu siang. Wa dakhalat hal mawashiyu, dan masuk kepada kebun-kebun dia, tanaman-tanaman dia ni, binatang-binatang ternakan. Wa atlafat syai'an minha, dan binatang-binatang tadi rosakkan sesuatu daripada, atau menghabiskan sesuatu daripada kebun berkenaan. Fakana min dhamanihim, maka dia menjadi jaminan mereka sendiri. Mereka tak boleh buat apa, tak boleh tuntut pada mereka yang tak jaga. Okey. Wa idza qassara ashabul mawashi, dah bila cuai pula pemilik-pemilik binatang ternakan, fatarakuha, mereka biarkan ia, tasrahu laila, mengayau waktu malam. Fadakhalatil hawaita, lalu masuklah binatang-binatang ternakan itu dalam kebun-kebun orang. Wa atlafat az-zar'a, dan dia merosakkan tanaman-tanaman. Kana ma atlafa min dhamani ashabil mawashi, maka adalah apa yang dirosakkan menjadi jaminan dijamin, ditanggung oleh pemilik-pemilik binatang ternakan tadi. So, jadi kena dengan keadaan. So, macam tu juga, macam kalau juga macam tu. Jadi fadalla qada'uhu sallallahu, maka telah menunjukkan keputusan ataupun ketentuan Rasul baginda sallallahu, anna man kana mas'ulan an syai'in, bahawa sesiapa yang mas'ul, dipersoalkan, dipertanggungjawabkan, an syai'in, berkaitan suatu perkara, faqassara fil qiyam mas'uliyatih, maka dia ceruai dalam melaksanakan tanggungjawab dia. Wa hasala an taksirihi athara, dan terhasil daripada kecuaian dia sebarang kesan. Kana min dhamanihi, ia menjadi daripada apa? Tanggungan dia. Dia cuai, tanggung. So konsep macam tu, macam kenderaan pun macam tu dah. Kan bawa unta. Tengah-tengah pekan, unta tergigit orang.
Zaman dulu biasa jadi unta kalau dia nak bunuh orang dia pijak Dia pijak. Itu unta. Kalau dia mengamuk, kalau lembu tanduk kan, sondol orang. Macam tu lah lembu juga. Kalau kata macam kita bincang kan, kita kata kalau orang tu ada beli lembu kemudian dilepaskan lembu dia cuai kecuaian dia tak tutup pagar dan sebagainya, lembu terlanggar orang mati. Ada apa tanduk orang mati, dia kena tanggung. Kalau orang tu cedera, dia kena tanggung perubatan orang berkenaan. Mana itu benda pasti confirm. Kecuaian dia, apa benda dia ditanggungjawabkan, dia cuai, maka benda tadi dia kena tanggung apa saja konsekuensi daripada kesan daripada apa yang dia buat. Kecuaian dia tadi dia kena tanggung. Tak boleh dia kata tidak. Mana saya tahu macam tadi lah makcik tadi. Mana saya tahu anak saya yang cucuk, bukan saya cucuk, kenapa saya kena bayar? Gigit anak dia tahu. Kan? Tahu cerita. Bagi saya gigit. Faham tak? Jangan buat benda bukan. So jaga bab tu. So anak kita, kenderaan kita, binatang belaan kita, termasuk binatang belaan macam kat rumah lah. Kalau ada kucing kan, kucing berak kat rumah jiran, anda bertanggungjawab. Yang kata kucing tak ada akal, betul lah orang tuan rumah yang sana jangan baling lah batu lah. Jumpa kucing jiran tu baling batu. Tak boleh. Kan mati. Jangan. Kan? Okay. Tapi tuan yang satu lagi tu kena apa? Yang tuan punya asal tadi kena bertanggungjawab lah. Jumpa rumah jiran kan, kucing terlepas, tintong. Assalamualaikum. Kenapa? Saya punya kucing terlepas. Ada tak dia berak rumah awak? Kalau dia berak saya nak bersihkan. Cuba jadi macam tu kan bagus. Tak patut faham tak? You are actually responsible for everything. Ni bukan macam lepas kan. Jadi tu yang gaduh tu. Gaduh dengan jiran ke kucing. Biasa jadi kes ni. Manakala kata orang tu nak bela kucing, boleh. Nak bela sekian. Bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab di atas benda yang dia bela. Dan okey. Tak ada masalah. Tapi kan kata, ya? Mana? Tangan kucing dia, tangkap, jual pun tahu. Tapi tak benar kan, Islam tak boleh jual kan. Muju tak boleh makan, kena makan lah. Goreng buat sate pun tahu. Kan? Tak boleh sebenarnya. Tak mengaku, itu bohong dah. Tanggung si Allah Ta'ala lagi. So kadang kata itu kena kita kata apa? Bertanggungjawab di atas benda milik anda. Dah, salah minta maaf. Jangan macam mana ada saya tahu. Balik kucing rumah, balik rumah dia belai-belai. Besok berak rumah orang ni. Salah betul. Okey, jadi kita kena faham ni. Siapa-siapa yang bela sila tanggungjawab. Maksud dia. Wa yuqasu ala itlafid dabati, dan dikiaskan kepada perosakan yang dibuat oleh binatang ternakan, itlafus sayyarat fi ayyaminal hadirah. Perbuatan perosakan ataupun kebinasaan yang dibuat oleh kereta-kereta pada hari-hari kita, zaman kita sekarang ni. Yang hadir sekarang zaman kita sekarang. Fayadmanu, maka akan menjamin sa'ikus sayyarah, pemandu kereta, kullu ma yahsulu, setiap apa yang terjadi, min itlafatin, daripada sebarang apa? Perosakan, bisababi taksirihi, dengan sebab kecuaian dia. Mana apa-apa ni rosak, tiang elektrik cabut, dia kena tanggungjawab. Kan tiang lampu isyarat rosak, dia kena tanggungjawab. Semua sekali sebenarnya macam tu. Tak boleh dikata tak ada siapa terlepas sebenarnya. Tapi macam tak tahulah, kita punya mungkin kes rotek bayar, mungkin benda tu tadi tak, Allah alam ya. Kena bayar kan? Kena bayar? Bayar. Kena Kompon dia Kompon RM1. 300 tiang elektrik tu RM1. Lampu LED baru pula. Zaman sekarang lampu LED tau. Mahal tu kak. Lampu tu mahal daripada harga RM300 tu. Kos lain kalau untuk tiang tu, recharge lain kan? Langgar Okey, kena faham waktu. Jadi kita apa saja kita langgar, kita rosakkan dan sebagainya, pecah. Macam saya ingat dekat negeri Seri Gombak, ada kawan cerita. Dia kata apa? Dia bagi kereta basuh kat kedai Bangladesh kan. Ini bukan kutuk dia orang. Kadang-kadang cerita dia bagus. Dia tak reti buat kereta rupanya Bangla ni. Dia tekan-tekan minyak, terkeluar terus, masuk, lompat daripada seberang kan. Jalan UIA tu kan, ada satu simpang masuk kanan tu kan, yang pergi ke sekolah international, sekolah apa tu kan. Dia terlepas kereta dari atas tu, luncur masuk ke kedai restoran Rocanai. Melompat orang semua sekali. Kan? Langgar apa? Tempat Rocanai tu pecah terus. Kan dia pasal dia tak reti buat kereta, pergi masuk gatal. Tak tahu saya cakaplah pada tuan kereta suruh alihkan sendiri. Kan itu lagi baik. Ni dia langgar terus masuk kedai. Tak tahulah auto ke apa. Kalau auto tekanlah brek. Kenapa tak tekan brek? Ini dia mulut. Brek mulut mana berhenti? Tahu brek mulut? Dia kereta tak berhenti, mulut bunyi. Tak ada. Tapi kat budak tu cerita lepas dia langgar,
Orang kedai tu orang pukul. Itu dengar jugalah. Tapi cerita dia gitu, dia tekan. Maka dia tangguhlah. Bukan tuan lah, siapa yang bawa tu lah. Orang tu lah. Dia kena bawa dia kena ni lah. Banyak benda juga tu nak insurans kes sebab apa? Dia serah kunci kereta daripada orang. Tu ni sikit tak? Dia serah kunci pada orang yang tak ada lesen. Dia buat kereta untuk insurans masalah sikit. Ni kena jaga sikit. Biasa orang kalau dia kata kalau anak yang tak ada lesen bawa kereta, bapa akan mengaku dia bawa. Kalau anak tak ada lesen yang bawa kereta, ni masalah. Bab macam ni kena faham. Tapi anyway, kereta tadi tuan yang bawa tadi atau siapa yang bawa, dia kena tanggung. Dia kenderaan, kira apalah, motor ke kereta ke, kita langgar orang, pasu orang ke, pecahkan apa sekalipun, kita kena tanggung dengan apa perbuatan kecuaian kita. Wa bi fi'lihi, okey, dia kata wa bi fi'lihi ma yumkinu taharruz anhu. Okey, dan dengan perbuatan dia yang apa yang mungkin untuk disekat, mana dia boleh elakkan sebenarnya daripada perkara tersebut. Wa min dalika, antara contoh benda-benda yang dia boleh buat kan, yang menyebabkan kerosakan ni adalah itharatul ghubar al-kathir, menyerakkan debu yang banyak. Ni kes bila lori lintas kawasan kan, jadi debu naik dan sebagainya. Dan juga tanah, wal miyah, dan air, al-mulawwathah yang tercemar, bikasratin, dengan banyak, bisababi suratih, dengan sebab apa, laju dia. Kalau dia slow tak jadi. Macam lori hantu tu kan, dia sebab dia jalan jadi masalah sebab dia laju. Kalau dia slow tak ada benda, tak ada debu naik sebenarnya. Jadi kita kata benda macam tu. Jadi memang pada konteks sini sebenarnya pihak yang kena debu, rumah dia kena debu, yang masuk debu dengan rolling lintas tadi, dia boleh tuntut kepada syarikat yang membuat urusan bawa keluar pasir dan sebagainya. Dia boleh tuntut sebenarnya. Ikut Islam lah, ikut sivil saya tak tahu. Ikut Islam dia boleh. Pasal dia bertanggungjawab di atas apa yang dibuat oleh pemandu syarikat berkenaan, bawa macam mana, dia kena boleh, dia boleh bawa. Ya. Fa idza ulhiqa dzalika darara, dan bila didatangkan diikori yang perkara berkenaan dengan sebarang kemudaratan, bil marati, dengan orang melintas, au ahli suq, ataupun orang di pasar, dia bawa habuk dan sebagainya pada orang pasar, dhamana ma yantiju anhu, maka dia kena jamin, kena tanggung apa yang terhasil daripadanya. Ni maksud dia kata, pasal kita bincangkan berkenaan dengan sebelum ni berkenaan dengan tajuk apa, inilah ambil harta orang sebagainya, jadi termasuk juga apa yang dirosakkan oleh benda milik kita, kereta kita, kenderaan kita. Saya sambal tu kan anak kita buat apa dan sebagainya. Pasal benda tadi adalah benda yang tak boleh kita elakkan, mesti kita tanggung. Dia buat pasal kita lah yang mengawal mereka. Faham Okey, jelas? Okey, baik, sambung hari ni. Sambung lagi. Hari tu tak masuk lagi. Okey, fasal. Wa yuqatalu ahlul baghi, dan akan diperangi ahlul baghi, orang golongan burah ataupun pelampau. Okey, pelampau ni siapa? Tengok bawah, entah kaki, nombor 1. Hum mereka, kaum ni, burah ni, kaumun minal muslimin, satu kaum dari kaum orang Islam. Satu kaum dari kaum orang Islam, yakhrujuna an ta'atil imamil haq, yang keluar daripada ketaatan daripada imam yang betul, yang hak, yang layak, yang memang yang dipersetujui allazi nasabahu jama'atu amatun min al-muslimin, yang dinaikkan dia ni, imam tadi, pemimpin tadi, oleh kumpulan orang-orang Islam. Mereka sudah umat Islam mengangkat dia sebagai pemimpin. Maka perbuatan pelampauan ataupun apa yang keluar dan mentaati pemimpin tadi tu dipanggil al-baghi atau al-burah. Fayamtani'una an adai ma wajaba alaihim, maka mereka enggan daripada menunaikan apa yang diwajibkan oleh pemerintah tadi kepada mereka, ke atas mereka. Contoh macam kali kita ambil ni, kisah berkenaan dengan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ada umat Islam yang tak nak bayar zakat. So Abu Bakar keluarkan tentera untuk perangi mereka. Keluarkan tentera, tak nak bayar zakat. Dia ada tiga berlaku. Orang murtad, nabi palsu, dan golongan tak nak bayar zakat. Pada zaman Abu Bakar dahulu, bila dia minta 2 tahun je. Dan tempoh 2 tahun tadi, itulah kerja yang Abu Bakar buat, mana bertentang dengan golongan kumpulan tadi, bertembung dengan kumpulan tadi. Kemudian kumpulan yang nabi palsu, kita tahulah yang muncul lepas dia muncul mengaku nabi, Musa bin Kazab, Aswad al-Anisi kat Sana'a dia itu kumpulan dia. Nabiah pun ada, nabi palsu, nabi perempuan. Dia jadi bini kepada Musailamatul Kazab.
Musailamah. Dia kahwin tapi lepas jadi bini Musailamah tak masyhur dah. Dia hujah, dia kata, asal tak boleh. Nabi kata la nabi ya ba'di. Nabi kata tiada nabi lelaki lepas aku. Aku nabiyah, dia kata. Ini lebih buruk kan, lebih buruk. Jadi banyak orang pun tak layan dengan dia. Tapi dia dipinang oleh Munatul Kazak dan kahwin. Ini kisah yang datanglah. Jadi lepas tu tak jadi nabi dah. Jadi kisah dia. Jadi nabi-nabi palsu, kemudian kumpulan yang murtad, yang golongan yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW hidup, kemudian lari, tinggal tak nak ikut masuk Islam lepas tu. Pasal di akhir hayat Rasulullah SAW ada kumpulan-kumpulan kabilah Arab yang masuk Islam kerana ialah ramai yang masuk Islam. Bila Rasulullah wafat, dia ingatkan dia akan tinggalkan Islam. So dia nak keluar dari Islam. Ada sebab tu tak keluar Islam tapi tak nak bayar zakat. Ini kita 3 kumpulan yang berlaku zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dahulu. So walaupun kumpulan tadi kita kata kumpulan yang satu dan yang kedua tadi memang kira kufur lah, keluar tinggalkan Islam terus ataupun mengaku nabi palsu ada, nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad SAW kira keluar Islam terus. Tapi yang kumpulan yang ketiga yang kita kata yang nyata berlaku adalah mereka yang tak nak bayar zakat. Mereka masih Islam, masih Muslim, masih mengaku Islam, masih azan, masih iqamah, masih lagi sekian. Quran adalah panduan mereka. Mereka mengaku Quran adalah panduan, Nabi adalah ikutan dan sebagainya, tapi dia tak nak bayar zakat. Ini dah kita kata bentuk-bentuk yang banyak berlaku sebenarnya. Kumpulan yang kita diperangi oleh kerajaan atas dipanggil pelampau, golongan pelampau yang keluar dari ketaatan kerana tidak mahu dia mentakwilkan ataupun kita panggil dirasakan ada dia punya pendapat betul. Ini konsep ini kita kena tengok. Jadi mereka enggan daripada menunaikan apa diwajibkan atas mereka. Wa yuqatiluna jama'atal muslimin, dan mereka memerangi kumpulan umat Islam. Perang umat Islam pula. Ini kumpulan ni. Bitakwilihim li ahkamin yukhalifunahum fiha, dengan pentakwilan penafsiran mereka pada hukum-hukum yang orang-orang Islam bertentangan dengan mereka dalam hukum-hukum tadi. Ini contoh macam itulah menjadi kes umat Islam semua setuju bahawa lepas Rasulullah wafat sekalipun ayat zakat yang ayat 103 surah At-Taubah artinya kan khudh min amwalihim sadaqatan, hai Muhammad ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sadaqatan, sedekah, yang tutahhiruhum, engkau sucikan mereka, wa tuzakkihim, dan engkau bersihkan mereka dengannya, wasalli alaihim, dan doakanlah, solatlah ke atas mereka, doakanlah ke atas mereka, inna solataka sakanun lahum, solat engkau itu, doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. Ayat ini kita tahu turun daripada Nabi SAW, tapi dia bukan ayat berkenaan dengan kefarduan untuk zakat mesti dikeluarkan. Pasal ayat lain datang aqimus salat wa atuz zakah, itu ayat untuk zakat. Yang ini untuk atas Nabi. Allah Ta'ala arahkan Nabi untuk apa? Lepas mereka bayar zakat, doakanlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala arah, ini untuk Nabi. Adapun berkenaan dengan tajuk atas kita tetap kena tunaikan walaupun Nabi dah tak ada. Macam Nabi ada, kita tunai. Nabi tak ada, tak payah tunai. Diorang lawan dan diorang gunakan hujah. Dia kata apa pada Abu Bakar? Doa Nabi ke atas kami adalah ketenangan. Doa engkau macam mana? Dia pakai ayat tadi. Abu Bakar tak layan. Abu Bakar kata keluar tentera. Walaupun kita kata kat situ, ini kata majority dalam Islam, kita kata majority bukan menjadi hujah. Ramai tak jadi hujah. Bahkan ketika kisah berkenaan berlaku, yang nak suruh keluar tentera Abu Bakar seorang je. Umar tak sanggup. Semua tak sanggup. Umar yang garang, Umar tak sanggup. Pasal dia masih semayang, nak serang kampung masih lagi azan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ni yang kita kata kenapa demokrasi itu tak betul. Bukan semua benda perkara kita kata nak dibuat kita bermusyawarah, ya. Tapi adakah pemimpin kena ikut musyawarah? Tidak. Keputusan mesyuarat. Tapi masalah pemimpin tidak adakah dia terikat dengan keputusan mesyuarat? Tak. Tanya pendapat, ya. Apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau? Yes. Dia pemimpin kena tanya. Tapi dalam melaksanakan, tak. Ini yang kena faham. Pasal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia tak terikat dengan hukum tadi. Mana ikutkan perbualan dengan para sahabat, semua tak setuju. Dan ketua pembangkang ketika itu adalah Umar. Umar tak setuju. Tapi dalam masa yang sama, Abu Bakar punya arahan absolut, tak boleh siapa lawan. Dia kata keluar, diorang keluar tentera. Sekalipun kita kata ketika itu diorang macam Muslim lagi tu, semayang lagi tu, kau tak ada seorang. Itu cerita dia. Ni kisah yang fahamkan sekarang. Maksudnya konsep kenegaraan tadi tu berbeza. Ni ada saya ingat dengar orang kata macam seorang pemimpin kena ikut majlis syura punya keputusan. Tak. Syura itu untuk persidangan.
mengambil pendapat, tapi keputusan yang putus pada pemimpin itu. Siapa yang jahil berkenaan sejarah, berkenaan Islam, tak usah bercakap. Kita sekarang banyak orang yang tak pelajar agama, konon datang ke usrah kan, saya ikut usrah Ikhwan Muslimin. Betul, kemudian jahil, tak faham sejarah, tak faham hadis Nabi, tiba-tiba saya rasa tak boleh lawan urusan syura. Apa hal? Kau belajar mazhab mana? Kan? Ni konsep kadang masyarakat kita tak faham bab ni. Pasal atas pemimpin tadi tu Abu Bakar keluarkan. Walaupun diorang tak setuju, tapi apa? Sam'an wa ta'atan. Nabi arahkan, Nabi wasiatkan mereka, usikum bisam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kamu dengan dengar dan taat. Ini benda yang kita kata menyebabkan para sahabat tak lawan Abu Bakar. Dari segi kata-kata beliau, ikutkan kehendak majoriti, semua tak setuju. Tapi yang betul adalah Abu Bakar. Sebab pasal diorang, dia kata, demi Allah, dia kata, aku akan pisahkan. Pasal Nabi kata, kan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk perangi manusia hatta yaqula Allah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salah ni wa yu'tuz zakah. Mana ada satu lagi? Bukan tinggal solat je. Lepas tu wa yu'tuz zakah. Dan bahkan lepas tu dia kata apa? Dia kata bila Umar duk sibuk kata dengan dia kata apa? Demi Allah, dia kata, kalau mereka sekat aku tali unta yang mereka bagi Rasulullah SAW, aku perangi mereka atas tali unta tadi. Demi Allah, aku akan perangi siapa yang pisahkan antara solat dengan zakat. Solat buat, zakat tak buat, aku perangi mereka. Ini Abu Bakar punya keputusan. Dan keputusan dia betul. Sebab memang kita kata macam apa, setiap kali mana umat Islam ni, dia betul akidah dia akan expand. Tiap kali akidah dia orang salah, dia akan static. Dia expand bila mana betul. Contoh macam Rasulullah SAW, semua kan ikut patuh perintah Rasulullah SAW, jadi Islam expand, stop. Kan? Sampai zaman Abu Bakar, Rasulullah wafat, orang mula ada fikiran macam tadi. Kan? Jadi Islam tak berkembang. Dari situ je lah, static. Selama 2 tahun Abu Bakar buat kerja sebagainya, sampai selesai, tak ada dah siapa-siapa yang tak nak bayar zakat dan sebagainya. Apa jadi lepas tu? Umar merintah, dia expand. Sampai zaman berikutnya, zaman pertemuan Osman dan sebagainya. Stop. Zaman keluarnya Khawarij dan sebagainya. Stop. Tak ada expanding. Sehinggalah bila Islam bersatu balik dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib, serahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan umat Islam bersatu semula. Maka lepas tu dia apa? Expand sampai Andalus, sampai sebagainya. Dia tak boleh. So Islam takkan boleh berkembang dengan akidah yang salah. Akidah pelik-pelik ni tak boleh. Akidah lompat-lompat ke, guling-guling ke, tak boleh. Dia memang takkan boleh berkembang. Dia kena betul akidah baru sekian. Jadi apa-apa Abu Bakar nampak di situ. Mana kalau sekali diputuskan zakat, dia orang akan tinggalkan pula solat. Nanti orang tinggal pula sekian. Last sekali Islam hanya nama sahaja. Macam berlaku pada Bani Israel kan. Kita kata diorang solat. Tak, orang Kristian kalau atas Yahudi. Kalau kita tanya, Ibrahim solat? Tahu dia kata. Kalau dalam Old Testament cerita, Ibrahim fell down dalam atas muka dia and pray. Fell down on his face and pray. Musa macam tu juga pray. Soalan, mana orang Kristian atau Yahudi yang buat benda ni? Pernah nampak? Tak, yang video tu satu lah. Tapi pasal sekarang diorang punya ajaran hidup dia. Kita tahu ritual umat Islam semayang kan. Kita tahu orang Buddha ke berguling-guling macam yang dekat Tibet kan, dia bangun dia style macam break dance gitu. Okey, orang Hindu dah ada cara dia. Pernah tengok orang Kristian semayang? Orang Yahudi semayang? Apa jadi? Sebab pasal apa? Once dia potong satu hukum, the second one akan buang, the third one akan buang. Last sekali tak ada. Puasa, Musa puasa, Isa puasa. Bahkan Isa berikut syariat Musa dalam puasa, solat dan sebagainya. Hatta Maryam, Allah Ta'ala arahkan dia sujud dan rukuk, dia ada solat lagi. Sekarang ni kita tengok, tanya dia orang sekarang, mana solat tadi? Tak ada. Sebab apa tahu? Once tinggalkan satu hukum, dia akan tinggal kedua. Tinggal kedua, tinggal ketiga. Yang ketiga, ketiga, keempat. Dia akan spreading. Habislah sekali agama tu tinggal nama saja. Dengan sebab itu kita kata Abu Bakar mengambil tindakan perang. Tu dan apa dia buat tadi betul. Cuma tak siapa tahu. Orang nama macam ya ke tidak, ya ke tidak. Tapi Allah Ta'ala nampakkan pada dia. Satu antara perkara yang penting bagi seorang pemimpin tadi, Allah Ta'ala akan bantu dia. Bila dia buat benda tu kerana Allah Ta'ala dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bantu dia.
Kalau dia buat benda tu bukan, Allah Ta'ala takkan bantu dia. Dia memang itu sebab kenapa kita kata walaupun musyawarah itu dibuat, tapi masalah kepatuhan pemimpin pada musyawarah tidak. Demokrasi ini bukan daripada Islam. Pasal Islam, demokrasi ini demokratos, mana people power. Kan daripada nu. Athens kan, Greek lama. Demokratos, dia dua benda sebenarnya. Dia orang sebenarnya nak tunjuk apa people power, tapi masalah sekarang dalam masalah syariat tak boleh. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Takkan boleh dihalalkan gay, bisexual sampai bila pun. Nak tukar pusing mana pun takkan halal. Pusinglah mana pun. Kita kata kita setuju sebulat suara. Satu dunia kata, kami setuju. Tuhan dengar tak? Untuk tukar hukum. Takkan tukar. Takkan tukar. Pasal kita dalam demokrasi tak? Demokrasi, hak rakyat memilih pemimpin. Faham tak? Dia ada beza kat situ. Jangan sebab dia ada 5 perkara. Ada 6 perkara. Yang perkara pertama adalah hukum hak rakyat. Anda tak boleh. Ini tak pakai. Yang ini pasal apa? Hukum milik Allah Ta'ala. Menentukan halal dan haram, baik tak baik, elok tak elok, aurat kena tutup ke tidak dan sebagainya, semua sekali ketentuan Allah Ta'ala. Bukannya hak manusia untuk melanggar perkara tersebut. Okey, satu. Tapi pasal diorang dalam demokrasi, diorang boleh tukar. Kejap haram jadi halal, halal jadi haram. US dahulu tak pernah benarkan kahwin lelaki-lelaki. Zaman Clinton ke zaman siapa dulu dah start ada setengah wilayah boleh. Dulu kalau siapa nak kahwin lelaki-lelaki, jantan-jantan, kahwin kat Perancis. Diorang ada legal benarkan benda berkenaan. Legally benarkan kahwin jantan-jantan. Siapa nak kahwin jantan-jantan, perempuan-perempuan pergi Perancis, boleh kahwin. Di negara lain tak boleh. Lepas tu kemudian dia tukar, boleh. Macam saya terangkan dulu kan, arak. Kan kita bincang mengenai arak tu kan, orang-orang Amerika Syarikat pernah haramkan arak 12 tahun. 1920 sampai 32, 1920 sampai 1932. Diorang haramkan arak. Arak tak boleh. Bukan menyimpan, mengedar dan sebagainya. Dari zaman dipanggil zaman prohibition. Disebut zaman haram arak pun ada. Zaman prohibition. Apa benda yang dia prohibit? Arak. Ditumpahkan satu bangunan dan satu gambar kan lama, tumpahkan arak, buang. Saya nampak bahayanya arak ni tadi. Tapi oleh kerana lepas tu lobby, bayar. Rakyat kata arak boleh. Arak boleh. Okey. Nampak tak? Boleh tak boleh tu berdasar rakyat punya. Tapi Islam tak boleh, itu tak boleh. Tapi dalam 5 perkara, hak rakyat memilih pemimpin, Islam setuju. Pasal pemimpin tak boleh menjadi pemimpin kalau dia kata hatta imam solat tak boleh jadi imam kalau orang makmum tak suka dengan dia. Tak boleh. Mana ini dalam bab solat tak boleh, bab lain lagi lah tak boleh. Okey? Kemudian hak rakyat untuk memilih pemimpin. Hak rakyat untuk memerhatikan pemimpin. Tengok pemimpin buat apa. Hak rakyat untuk bermusyawarah pemimpin. Musyawarah dengan dia. Lepas tu hak rakyat untuk memilih, mengawasi, mendakwa. Yang keempat, mendakwa pemimpin kalau pemimpin salah. Dan hak rakyat untuk menjatuhkan pemimpin kalau pemimpin tu jahat, zalim. Yang ini 5 perkara tadi dalam Islam ni ada. Kecuali yang hujung ni lah, bab jatuhkan pemimpin dengan cara senjata tak dibenarkan. Tapi yang ini 1, 2, 3, 4 ni jalan. Hak rakyat memilih pemimpin, hak rakyat untuk memerhati pemimpin, musyawarah pemimpin, dakwa pemimpin. Dalam sejarah Islam berapa kali kisah orang angkat hukum angkat pendakwaan ke atas khalifah. Zaman Ali pernah jadi kes. Zaman banyak zaman berlaku pendakwaan ke atas pemimpin tu didakwa. Bukan setakat tu, gubernur macam Amr bin As di Mesir. Anak dia buat, lepas tu dia duduk diam tak buat apa benda, anak dia pukul orang Dia bawa kes tu, lelaki tu bawa kes ke Omar bawa duduk sekali, Omar sebat depan orang ramai. Gubernur dan anaknya disebat oleh Umar. Faham tak cerita dia? Maksud dia tak ada terlepas, boleh didakwa. Kan? Tak ada kisah. Mana polis pun kita boleh dakwa. Betul tak? Jadi kat situ lah. So konsep dia benar. Tapi masalah hujung lah, menjatuh pemimpin kalau mereka, kalau Islam pemimpin kafir, kufur, jadi kafir, berasal Islam jadi kafir, maka dia boleh jatuhkan. Tapi ada masalah lain-lain tu ditegur dan sebagainya, dibaiki balik. So konsep ini berjalan. So dengan Islam sebenarnya benda-benda macam ni dipanggil apa sebagai asas. Semua orang kena tahu sepatutnya. Ni main terjun je suka-suka hati tak boleh. Ni rosak sebenarnya. Okey. Jadi kumpulan yang kita kata yang zaman awakar dahulu tak nak bayar zakat, mereka ni telah dikeluarkan oleh awakar tentera untuk perangi mereka. Dan berlakulah peperangan dengan ahli Riddah ketika itu, dan sampai membawa kepada pengimpunan mazhab yang pertama dan sebagainya. Lepas tu tapi zaman Abu Bakar memerintah 2 tahun saja. Dan kemudian
Dia ada beza, nanti kita bincangkan apa jadi pada orang-orang macam ni. Dia Muslim, takkan keluar Islam. Termasuklah golongan Syiah ke, atau Qadariyah ke, atau Jabariyah ke, atau Mu'tazilah ke dan sebagainya. Termasuk kumpulan apa kita bincangkan sekarang ni. Kalau dia keluar dan tak nak taat pada pemerintah. Baik, dia kata apa? Wa yad'una anna al-haqqa ma'ahum. Dan kumpulan ni mendakwa. Wa yad'una, dan mereka mendakwa anna al-haqqa, bahawa kebenaran ma'ahum, bersama mereka. Wal wilayata lahum, dan penguasaan milik mereka. Okey, maka wa qitaluhum wajibun ala ahli al-adli ma'a imamihim. Dan memerangi kumpulan ni adalah wajib ke atas orang-orang yang saksama, orang-orang yang ahli adl, orang yang punya kesaksamaan bersama imam mereka, pimpin mereka. Idza tahaqqaqat syurutul madhkurah, bila terlaksana atau terrealisasi syarat-syarat yang disebutkan, yang kita sebutkan nanti. Wal aslu fi masyru'iyatihim fi masyru'iyati qitalihim, dan asal pada disyariatkan, legitnya memerangi kumpulan ini adalah firman Allah Ta'ala dan surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kumpulan umat Islam iqtatalu, berperang, fa aslihu bainahuma, maka perdamaikanlah di antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra, jika satu kumpulan tu melampau pada satu kumpulan lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kumpulan yang melampau, hatta, sehingga tafi'a ila amrillah, mereka tunduk patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Fa in fa'at, jika mereka setia patuh pada perintah Allah Ta'ala, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka perdamaikan di antara mereka dengan adil, dan juga berlaku adillah kamu semua. Innallaha, Allah Ta'ala yuhibbul muqsitin, Allah Ta'ala sukakan orang yang berlaku adil atau saksama. Okay, ta'ifata ni dua kumpulan. Baghat, melampau. Maksud dia baghat tadi, abatil islah, tak mau berdamai. Wa ta'addat, dan juga melampau. Tafi, tarji', kembali. Amrillah, hukum Allah Ta'ala. Wa aqsitu, berlaku adillah. Jadi okey, daripada ayat surah Al-Hujurat ayat ke-9 ini, inilah ayat yang digunakan oleh ulama untuk mengatakan legitnya untuk perang dengan kumpulan pelampau tadi. Yang bila mereka ni ada syarat-syarat di antaranya yang kita akan sebut nanti. Dan berbentuk wa wajhul istidlal biha, dan bentuk pendalilan dengannya, annahu, sungguhnya yajibu qitalul fi'atil baghiyah. Wajib diperangi qital fi'atil baghiyah. Wajib diperangi yajibu qitalul fi'atil baghiyah, diperangi kumpulan yang pelampau. Bi talabil imam, dengan tuntutan imam. Bila imam minta kita perangi, kita pergi lawan orang-orang tersebut. Idza kana al-baghi min ta'ifatin ala ta'ifah, jika pelampauan tersebut daripada satu kumpulan ke atas satu kumpulan yang lain. Mana orang KL dengan orang Selangor. Jadi kan, kalau siapa saling siapa kan. Kalau kerajaan suruh kita keluar. Okey, untuk damaikan. Ini kalau satu kumpulan yang lain. Fa idza kana al-baghi 'ala al-imam nafsihi. Tapi kalau sekiranya pelampauan tadi dibuat bukan sama sendiri, sama kumpulan-kumpulan, tapi kepada pemimpin itu, wajibal qitalu ma'ahu min babil aula, maka wajib berperang dengan kumpulan tadi lebih baik, lebih aula, lebih patut lagi. Kan? Maksudnya kalau dia kata dengan sama orang lain bertelagah, kita kena damaikan. Kalau melampau, kita perangi yang melampau tadi. Tapi yang ni kalau melampau pada pemimpin, lagilah masalah. Maka wajib kita perangi mereka. Okey. Termasuk dia lebih aula, lebih utama untuk kita laksanakan. Wa ma rawahu Muslim, itu ayat Quran Wa ma rawahu Muslim, dan juga yang wajibkan hukum ini adalah apa diriwayatkan Imam Muslim, hadis nombor 1852. Wa ghairuhu, dan selainnya, an Arfajah, daripada Arfajah radhiyallahu anhu, SWT radhiyallahu beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man atakum, sesiapa datang kepada kamu, wa amrukum jami'un, sedangkan dalam keadaan urusan kamu ni sepakat dah, telah pun bersatu, ala rajulin wahidin, pada seorang lelaki, pada seorang pemimpin, yuridu, dan orang ni yuridu, ingin, ayyashqa asakum, dia nak untuk apa? Memecahkan kesepakatan kamu. Asa tu maksud dia tongkat, maksud dia biasakan satu. Okey, kesatuan kamu. Au yufarriqa jama'atakum, atau dia nak pecahkan kumpulan kamu. Nabi kata apa? Faqtuluh, bunuhlah dia. Orang ni ajak kita untuk lawan
Kan pecah. Saya jadi pemimpin juga. Kena pemimpin dia jadi pemimpin juga. Okay, ini kita jangan, tapi jangan apply pada pilihan raya bab ni. Ni ada pula orang datang. Siapa lawan kerajaan aku tikam perut dia. Ni ketuk kepala. Kan ni pasal benda ni kerajaan yang bagi. Atas dasar perlembagaan yang kita ada, kita melaksanakan hukum raja perlembagaan. Maka kita ada pilihan raya. Lembaga pilihan raya ni takkan sah kecuali persentage tertentu rakyat keluar mengundi. Jika tidak, batal pilihan raya, tahu? Itu sebab kenapa jalankan tanggungjawab anda. Dia kata macam tu. Kita macam, pasal lah pula aku nak tanggungjawab aku kan? Okey. Maksud dia tanggungjawab tadi adalah kerana kalau anda tak terlibat dan jumlah berkenaan, pilihan raya tidak akan batal. Ni kena faham Dengan sebab itu kita kata tajuk-tajuk pilihan raya ni, ini memang disuruh oleh kerajaan sendiri. Dan buatlah. Bahkan kalau tak ada pembangkang pula, pilihan raya tak sah juga. Ni kena faham tau. Ni jangan pula orang kita macam, apa hal pula ustaz ni kejap kata taat pemerintah, lepas tu kemudian lawan pemerintah tak apa pula. Pasal benda ni dalam kita punya sistem. Faham tak? So pemimpin kita tak ada sistem Islam dan sebagainya. Bahkan dia kata, jatuhkanlah kami kalau kami tak betul dalam masa 5 tahun akan datang. So dia bagi peluang, gunakanlah. Bukan suruhkan je. Faham tak? Dia yang bagi, bukan kita minta. Konsep dia kena faham. Jadi dengan sebab itu kita kata penukaran kerajaan tadi tak salah. Berbeza dengan orang tuangkat senjata untuk jatuh kerajaan, salah. Dan bahkan dalam konteks ini, setiap orang yang masuk terlibat dengan politik patut berfikir bahawa dia bukan sedang berjihad, dia sedang amar ma'ruf nahi munkar. Di sini yang akan restrict dia daripada apa? Cakap bohong, menipu, khianat dan sebagainya. Pasal dalam peperangan timbul tajuk boleh berbohong. Musuh tanya, awak ada berapa tentera? Mana ada? Tak ada, ada seorang je. Tak ada salah. Cakap dalam peperangan. Tapi kalau dalam konteks bila kita kata bila kita kata dalam benda amar ma'ruf nahi munkar, tegah kemungkaran, suruh kebaikan, tak boleh kita berbohong. Ever. Selama-lamanya takkan halal. Sebab itu setiap kali orang tu masuk dan terlibat dalam politik, kena fikir apa satu benda yang dia buat sekarang ni. Adakah dia sedang buat amar ma'ruf nahi munkar atau sedang jihad? Demonstrasi dibenarkan. Kerajaan bagi. Itu perlembagaan bagi. Macam mana? Faham? Tapi untuk seorang pemimpin untuk mengikut keputusan demonstrasi tak boleh kan? Tak wajib lah. Kalau tidak macam tu, macam semua tak nak bayar zakat, Abu Bakar kena ikut. Mana boleh? Konsep dia macam tu. Jadi asalnya ramai bukan syarat. Tak boleh. Masa kita kata macam tu, macam rakyat tadi menuntut dan sebagainya, tak semua tajuk di situ. Kita cuma memang kita kata benda tadi akan menyebabkan banyak masalah lah. Macam kita kata macam di Mesir kan. Teknik yang sama akan dipakai oleh orang-orang yang tidak. Contoh macam kita ke Ikhwan Muslimin menang dengan cara tadi, jatuh kerajaan dengan sekian. Kemudian ketika sebaliknya, bila nak kenakan balik kerajaan Ikhwan Muslimin, kumpulan yang bawah berdokongan Amerika Syarikat gunakan cara yang sama. Dibuat tunjuk perasaan, lepas tu dia create cerita kononnya telah mati ditembak orang berapa orang sebagainya. Dan lepas tu apa jadi? Rampasan kuasa pula. So kalau terbalik, dia akan pusing balik. So takkan berhenti. Itu satu ingat saya ingat seorang syekh di dalam Masjid Nabawi. Dia cakap benda ni. Dia orang tanya, dia kata tak boleh, dia kata. Benda ni akan buat circle yang takkan berhenti. Once satu kerajaan tu naik dengan kekerasan, dengan sekian, besok satu lagi akan buat pula. Lusa satu lagi akan buat pula. Satu lagi akan buat pula. Berterusan dia akan start. Tak akan berhenti. Dia benar-benar macam tu akan berlaku. Nanti naik ini akan datang pula yang ni dengan pemimpin dia. Lepas tu dan bahkan zaman kita kena ingat penyaluran wang daripada negara-negara besar macam Amerika Syarikat dan sebagainya, dia tak nak negara tersebut aman, dia salurkan duit je. Pilih salah satu di antara yang kumpulan bertelagah, jadi dia bagi duit pada satu pihak. Macam dia buat di Afrika, dia hantar senjata pada pihak yang kan, dia bekalkan senjata pada dua-dua pihak. Pihak kerajaan, pihak pemberontak, dua-dua daripada Amerika Syarikat punya harta. Dia keluarkan duit itu, dia keluarkan harta kadang-kadang senjata yang dah lupus di Amerika Syarikat serah pada pemberontak. Cakap apa? Ni cara mereka buat. Mereka tak akan berhenti. Dia akan tengok umat Islam ni pecah. Cuma kita kata kena belajar apa adab dia. Cakap tak ada hal. Cakaplah. Kerajaan salah takkan kata betul juga. Tak makan haram. Katakan makan haram lah. Bayar zakat, ada zakat tak disalur pada tempat yang betul. Cakap zakat tak dibayar pada tempat yang betul. Kita kena sebut macam tu. Tak ada masalah. Tapi dalam konteks berkenaan jatuhkan kerajaan pakai senjata, haram. Tu je beza dia. Kecil je. Poin kecil je tu. Jatuh pakai senjata, haram. Apa kerajaan benarkan kita gunakan untuk kata betulkan dia? Gunakanlah. Kan tegurlah. Kalau di situ kita kata kalimatul haq. Kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Bukan pedang yang benar. Bukan pistol yang benar.
kalimatul haq, kata-kata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kan itu yang zalim, itu dah dikatakan jihad. Itu jihad yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Sebetul, jihad itu ada, tapi bentuk kata-kata, bukan angkat senjata. Faham ada beza kat situ. So jadi Nabi kata kalau orang datang nak jatuhkan nak pecahkan urusan kamu, maka bunuhlah dia. Dia kata saya pun pemimpin, nak take over. Apa macam pemberontak kan? Bunuh. Wa fi riwayatin, nanti riwayat lain, faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah, maka siapa yang ingin untuk memecah belahkan urusan umat ini, maksudnya masalah pemerintahan, dalam masalah benda-benda perkara-perkara yang hak dan contoh macam membetulkan akidah, jangan pula kita kata dia ni mengajarkan orang dah biasa buat tahlil besar nak tegur. tangkap. Masalah lah. Benda salah cakap salah lah, benda bukan ajaran Islam. Tunjuklah kita mazhab Syafi'i mana yang kata ajar benda berkenaan. Tak ada kan? Tinggalkan lah. Bukan mazhab Syafi'i. So konsep kena faham mana satu yang dimaksudkan pemecahan tadi. Wahia jami', dan dia kata-kata umat Islam, kedudukan umat Islam ketika itu adalah pun bersatu. Fadribuhu bisayf, maka tetaklah dia dengan pedang. Kainan mankan, tak kira siapa saja dia. Yang ini yang kita kata mungkin dipakai oleh Haji Abdul Yusuf Al-Thaqafi punya panglima dan sebagainya. Dia angkat pedang. Kan ketika itu dah orang telah bersatu pada satu pemerintah, dia angkat pedang pada siapa saja yang naik. Siapa saja yang naik untuk menentang pemerintah ketika itu digunakan. Mungkin ini fahaman dia. Wallahualam. Tapi dari segi konsep penggunaan kekerasan pada para sahabat Nabi SAW, pada anak-anak para sahabat Nabi adalah kita diterima. Atau pembunuhan Husain bin Ali pada zaman Yazid bin Muawiyah, kita tak pernah terima benda berkenaan. Cucu Rasulullah SAW, takkan kau nak gunakan benda yang sama. Tapi ikut hadis Nabi, Nabi kata apa? Kainan mankan, siapa saja dia, siapa saja nak mecahkan urusan umat ni. Bahkan sebenarnya perbuatan yang dibuat oleh golongan Syiah ketika tu, mereka lah yang utuskan surat pada Husain, datanglah ke Kufah, kami akan tolong kalau dapatkan kerajaan. Husain bin Ali bin Abi Talib, dia tidak ada pengikut yang ramai berbanding dengan abang dia Hasan, memiliki pengikut yang ramai puluhan ribu. Masa dia nak perang, bila masa dia boleh perang, tapi dia lepaskan jawatan untuk menyatukan umat Islam. Husain ketika itu rasa dia dipanggil oleh golongan sana, suruh ekonom datang ke sana. Tapi on the way perjalanan, diorang tak keluar apa untuk sambut. Diorang biarkan Husain dibunuh. Bahkan mungkin perancangan mereka untuk Husain dibunuh. Sebab kenapa banyak para ulama karang buku dia kata siapa bunuh Husain sebenarnya. Dari sisi konteks kerajaan, kalau ikut hadis Nabi tadi, kita kata siapa saja. Contoh kalau Fatimah mencuri, potong tangan ke tidak? Okey. Kalau dia kata ada pemberontak yang lain nak pecahkan umat Islam, di sini timbul tajuk kalau orang lain kena bunuh. Soalan sekarang, adakah cucu Rasulullah kena bunuh juga? Di sini masalah apa yang kita para ulama kata tak boleh terima benda berkenaan. Tapi kalau dia kata berlaku, dan hukum macam mana? Konsep yang kena faham betul-betul. Pasal kerajaan telah pun bersatu. Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan kepada Muawiyah. So Muawiyah ialah kita kata salah lantik anak dia. Dan begitu anak dia telah pun menjadi pemimpin selepas itu. So tak boleh timbul tajuk di kalangan tersebut untuk jatuhkan dengan senjata. Kerana kata ada kumpulan nak jatuhkan senjata, tak kira siapa saja, ikut hadis Nabi kata suruh perangi. Tetap dengan pedang siapa saja orang berkenaan. Tapi konteks ini kita ada permainan yang dibuat oleh Syiah. Dia tarik Husain supaya pergi, tapi on the way dah sampai, diorang tutup pintu, tak bagi masuk pun. Dia akan supaya umat Islam Husain bin Ali bin Talib dia bertempur dengan tentera daripada Bani Umayyah. Ini yang berlaku sebenarnya. Okey. Amrukum jami' mujtama'. Maksudnya urusan kamu ni seluruh itu satu, itu berhimpun. Wahia jami' mujtama', mujtama'ah bersatu. Yashukku asakum, memecahkan tongkat kamu, maksudnya kinayah, ini sebagai sebagai kiasan an itharatil ikhtilaf wa tanafurin nufus. Dalam untuk menimbulkan percanggahan dan juga memisahkan di antara jiwa-jiwa. Hatta tatafarraqal ummah, supaya berpecah umat ini. Kama tafarraqatil asa al-masyuka, macam pecahnya tongkat yang pecah. Tongkat kalau pecah kan dia takkan boleh lekat dah. Macam itulah keadaan mereka yang nak buat benda berkenaan. So, jadi itu gambaran daripada hadis Nabi SAW yang berikan gambaran. Nanti insya-Allah kita akan sambung kemudian berkenaan dengan apakah syarat orang-orang yang dikatakan sebagai burah. Burah ni apa syarat-syarat dia? Dia bukan jumpa contoh macam dekat masjid berzikir burah, tak. Dia burah ni kena ada syarat-syarat dia. Dia kena ada syarat-syarat dia yang kita akan tengok nanti. Okey, baik. Jelas kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi wa alamin. Subhanaka hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.